Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafina, wakil grup 2, akan membentangkan e-kempen yang kami jalankan baru-baru ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Nurul Syafina binti Mak Nasir, S59967, Nik Nur Ain Latifah, S54895, Nurul Afifah S54307, Lydia Anissa S58288, Muhammad Ikram S58771. E-kempen yang kami jalankan bertajuk Kepentingan Penggunaan Tong Sampah Kitar Semula 3R. Dalam melaksanakan e-kempen ini, kami menggunakan video YouTube yang berdurasi 6 minit. Setiap hari, setiap rakyat Malaysia menghasilkan sampah sebanyak 1.25 kilogram atau sebanyak 33,000 tan sampah di seluruh negara. Tahun lalu saja 1.2 bilion ringgit dibelanjakan untuk kerja-kerja pengutipan sampah. Angka ini pastinya dapat dikurangkan jika rakyat Malaysia menghasilkan sampah dan mengamalkan kitar semula. Tapi bagaimana kita hendak mengitar semula ni Cikgu Wani? Kita boleh menggunakan tong kitar semula. Terdapat 3 jenis tong kitar semula. Setiap warna tong mewakili bahan yang boleh dikitar semula yang berlainan tau. Sebab itulah kita kena asingkan dulu sampah sebelum buang ke dalam tong kitar semula mengikut kegunaan tong tersebut. Pertama ialah tong berwarna jingga. Tong berwarna jingga ni kita boleh masukkan sampah seperti aluminium, tin dan plastik. Yang kedua ialah tong berwarna biru. Tong berwarna biru ni khusus untuk kertas. Kita boleh masukkan surat khabar lama, majalah lama, kertas warna, kertas biasa dan kotak. Akhir sekali ialah tong berwarna coklat. Tong berwarna coklat ni kita boleh masukkan kaca seperti botol kaca, balang kaca dan juga gelas kaca. Jadi menurut pengertian 3R pada dasarnya yaitu konsep atau prinsip reduce, reuse, dan recycle adalah urutan langkah untuk mengolah sampah dengan baik. Nah, ini menurut washforchange.com. Baik Bu Widya, selanjutnya apa itu reduce, reuse, dan recycle? Reduce berarti mengurangi. Jadi kita harus mengurangi segala sesuatu yang bisa mengakibatkan sampah. Contohnya mengurangi penggunaan plastik pada kantong plastik, botol plastik, atau pada alat makan plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Kita dapat menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, baik itu untuk fungsi yang sama ataupun untuk fungsi yang berbeda. Contohnya nih, kakak atau ibumu sudah tidak menggunakan satu tas. Nah, kamu bisa menggunakannya untuk kepentingan yang lain, misalnya untuk berbelanja atau untuk membawa barang-barang. Jadi tidak langsung dibuang tasnya. Lalu papa punya gelas yang biasa dipakai untuk minum kopi, tapi sekarang gelasnya sudah pecah misalnya. Nah, teman-teman bisa gunakan gelas itu untuk menaruh alat tulis teman-teman. Yang ketiga adalah recycle. Recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang. Kita bisa mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contohnya, teman-teman di rumah punya botol-botol bekas. Itu teman-teman bisa manfaatkan loh menjadi rak sepatu atau menjadi prakarya-prakarya lainnya. Bisa juga botol bekasnya dibuat untuk mobil mainan tenaga angin. Nah, jika teman-teman mempunyai kepingan-kepingan CD, itu bisa teman-teman olah kembali menjadi hiasan dinding. Jadi tidak harus menumpuk sampah ya. Hai, nampaknya korang dah tahu kan tong sampah kitar semula tu macam mana? Yang menggunakan konsep 3R. 3R juga sudah jelaskan macam mana? Jadi, kita teruskan dengan apakah kepentingan penggunaan tong sampah kitar semula. Amalan kitar semula daripada penggunaan tong sampah kitar semula dapat menyumbang kebaikan dan kepentingan kepada manusia dan alam sekitar.
Antara kepentingan kepada manusia adalah menjimatkan perbelanjaan dari segi mikro dan makro. Dari segi mikro, masyarakat tidak perlu berbelanja lebih sekiranya mereka mengitar semula barangan keperluan seperti pakaian dan buku. Hal ini demikian kerana lebih 160,000 pokok telah diterbang secara tahunan untuk diproses bagi memenuhi permintaan industri yang menggunakan kertas. Sebanyak 1,5 tan pokok digunakan untuk menghasilkan 800 helai kertas. Secara makro pula, amalan kitar semula dapat menjimatkan perbelanjaan dalam pengurusan sampah. Dengan tong sampah kitar semula juga, amalan kitar semula dapat membuka pasaran dan industri baru dalam lanskap dunia hari ini. Seterusnya, kepada alam sekitar, penggunaan tong sampah ini dapat mengurangkan pencemaran alam daripada terus berlaku. Sikap tidak bertanggungjawab segelintir manusia yang membuang sisa-sisa yang tidak sepatutnya ke dalam sungai dan laut telah menyebabkan insiden yang tidak diingini berlaku. Tambahan pula, amalan kita semula yang mengurangkan kadar pembuangan sampah dapat menyelamatkan alam sekitar daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk atau tikus. Akhir sekali, dengan amalan kitar semula, menggunakan tong sampah 3 warna ini merupakan perkara yang mustahak bagi alam sekitar kerana dapat memelihara sumber alam semula jadi. Oleh itu, penting untuk kita mengamalkan kitar semula agar kebersihan alam sekitar dapat dipelihara dengan baik. Selepas tontonan video, kami menggalakkan penonton untuk menjawab kuis yang diadakan. Kuis e-kempen kesedaran penggunaan tong sampah kita semula. Tujuan kuis ini diadakan adalah untuk menilai tahap kefahaman masyarakat tentang penggunaan tong sampah kita semula. Syarat dan peraturan kuis ini adalah ianya terhad kepada 50 orang peserta. Di sini, kami hanya memilih 3 orang pemenang dan ianya diambil kira daripada jawapan yang paling tepat dan awal sahaja. Contoh-contoh soalan. Terdapat 2 bahagian soalan di dalam kuis ini. Pada bahagian pertama, diletakkan soalan tentang maklumat diri peserta seperti nama, nombor telefon dan email peserta. Pada bahagian seterusnya, diadakan kuis berkaitan video yang telah diwarkan. Terdapat 11 soalan yang perlu dijawab oleh peserta. Jumlah target responden adalah sebanyak 50 responden, manakala jumlah yang dicapai adalah 28 responden. Kebaikan kuis ini diadakan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang penggunaan tong sampah kita semula dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menguruskan sampah mengikut kategori yang betul. Seterusnya ialah borang kaji selidik. Tujuan kami mengadakan borang ini adalah untuk meramal tabiat dan mengukur tahap kesedaran terhadap penggunaan tong sampah kitar semula. Dalam borang ini, kami telah bahagikan soalan kepada 2 bahagian, di mana bahagian pertama adalah mengenai maklumat diri dan bahagian kedua adalah soalan yang berkaitan dengan video e-kempen. Untuk analisis jawapan kaji selidik, dari segi umur, terdapat 80.9% responden adalah daripada 18 hingga 28 tahun. Manakala untuk bangsa dan pekerjaan, majoritinya adalah bangsa Melayu dan pelajar. Untuk soalan video e-kempen, lebih 90% mengatakan bahawa mereka sedar tentang kepentingan tong sampah kitar semula. Manakala terdapat 3.7% yang menjawab kurang pasti dan 1.8% yang menjawab tidak. Dalam skala 1 hingga 10, terdapat 51.8% yang memberi nilai 10 menunjukkan bahawa mereka sangat memuaskan dengan video e-kempen tersebut. Seterusnya, jumlah target responden adalah 100 responden, manakala jumlah yang telah dicapai adalah 110 responden. Selain itu, kebaikan buat kaji selidik, yang pertama, ia sangat cepat dan mudah untuk mengumpul data dengan skala yang besar. Yang kedua, respon yang dapat boleh diukur dan analisis dengan mudah. Dan last sekali, responden boleh mengisi borang kaji selidik bila-bila masa sahaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Ain Latifah binti Muhammad Syahidullah. Okey, sebagai penubual kepada pemenang kita iaitu seorang wanita yang bernama Nur Syahira. Apa yang ditanya? Jawapannya selepas ini. Kaedah digunakan adalah WhatsApp. Sebagai kesimpulan, kempen ini telah berjaya dilaksanakan bagi mencapai objektif kempen ini dengan melibatkan masyarakat dan orang awam. Harapan kami, e-kempen sebegini wajarlah digalakkan untuk dilaksanakan lagi pada masa akan datang kerana hal ini merupakan satu langkah yang baik untuk menyedarkan masyarakat kita tentang kepentingan penggunaan tong sampah kita semula 3R yang boleh menjaga alam sekitar. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kami melengkapkan tugasan yang diberikan dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Terima kasih juga kepada Dr. Hasiah binti Saleh, pensyarah subjek Pembangunan Lestari atas tunjuk ajar, bimbingan serta kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Selain itu, ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan atas kerjasama, komitmen dan wang untuk menampung kos yang telah diberikan sepanjang proses pelaksanaan kempen. Tidak lupa juga kepada peserta dan individu yang sudi meluangkan masa untuk menjawab borang kaji selidik serta menyokong kami dalam menjayakan e-kempen ini. Akhir sekali, kami juga ingin menyatakan penghargaan kepada ibu bapa kami yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada kami sepanjang pelaksanaan kempen.